Salam sejahtera. Sanusi, oh Sanusi. Kali ini Sanusi disekolahkan oleh Chow, yaitu Ketua Menteri Pulau Pinang. Chow kata kepada Sanusi, sila terima Pulau Pinang ialah negeri merdeka. Apa cerita ni sampai Chow, yaitu Ketua Menteri Pulau Pinang, mahu supaya Sanusi terima Pulau Pinang sebagai merdeka? Kalau isu ini difikir-fikirkan, adakah Sanusi pikir Pulau Pinang ini tidak merdeka? Seingat saya, Pulau Pinang ini adalah sebahagian daripada Malaysia yang merdeka. Tapi kenapa pula timbul cerita seperti ini? Sehingga Chow pula sekolahkan Sanusi. Kata Chow, tidak perlu menjelajah dunia untuk mengumpul dokumen bagi menunjukkan fakta sejarah yang diketahui ramai. Kata Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yew, kepada rakan sejawatannya di Kedah, iaitu Muhammad Sanusi Maknor. Dia menjawab laporan berita yang memetik Sanusi mengenai pasukan penyelidik yang dibentuk Kerajaan Negeri Kedah yang memperoleh beribu-ribu dokumen dari luar negara hubungan kedua-dua negeri itu. Kata beliau, kita tidak menafikan bahawa Pulau Pinang pernah menjadi sebahagian daripada Kedah suatu ketika dahulu. Kata beliau, sila terima bahawa Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang merdeka dan kedudukannya dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Tidak perlu anda pergi ke seluruh dunia untuk mengumpulkan 20,000 dokumen mengenai fakta sejarah yang diketahui ramai ini, kata Chow, menurut Buletin Mutiara. Menurut Sanusi, pasukan penyelidik sedang meneliti dokumen yang diperoleh daripada England, Belanda, Thailand dan Indonesia dan dijangka menyelesaikan kajiannya pada Disember. Dapat banyak dokumen, kata Sanusi. Saya difahamkan 20,000 dokumen sejarah, kebanyakannya tentang laporan daripada negeri-negeri selat kepada kerajaan British pada masa itu, tambahnya. Sanusi berkata penemuan itu akan membantu dalam membina kes berhubung status Pulau Pinang sebagai pajakan semasa pentadbiran kolonial British. Isu ini lama sudah dan tidak pernah duduk diam. Nanti mereka kata kita saja hendak duit percuma. Sedangkan bukan, kata Sanusi. Saya hendak jadikan perkara yang kita ungkap sejak ratusan tahun lalu lamanya sebagai fakta. Akhirnya kita kumpul semua bahan dan jelaskan kedudukan secara berfakta, katanya seperti dilapor media. Sanusi menambah bahawa dia sendiri telah mengkaji beberapa dokumen di British Library dan British National Archive, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, perkara ini menarik perhatian ramai penganalisis politik dan pemerhati politik. Mereka kata, apalagi yang Sanusi nak buat nih? Ini seakan-akan seperti satu tindakan nak memecah belahkan apa yang sudah terbina di Malaysia. Dan kalau Sanusi kata itu adalah tindakan seakan-akan seperti mahu mendapat duit percuma, mungkin itu ada kebenarannya. Tapi pada pendapat ramai pemerhati politik, apalagi yang dia cungkil-cungkil, kita ni dalam satu Malaysia. Apalagi yang dia tuntut-tuntut, kita ni dalam satu Malaysia. Kalau nak buat duit segera, kalau nak dapat peruntukan, kalau nak dapat duit tambahan dalam kerajaan negeri, buatlah kerja, cari pelaburan, bukannya nak pula menuntut daripada rakan sebelah, kata mereka. Jadi hari ini, begitu hebat dan beraninya, Chow, Ketua Menteri Pulau Pinang, sekolahkan Sanusi dengan arahan sila terima Pulau Pinang sebagai negeri merdeka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Baru-baru ini, tular satu lagi perkara yang paling menarik perhatian kita, yaitu Himpunan Anti Anwar, Himpunan Selamatkan Malaysia. Nak jadikan cerita, saya nak tanyalah, agak-agak apa yang mau diselamatkan untuk Malaysia itu? Himpunan Selamatkan Malaysia 2.0 tu himpunan untuk apa?
Apa sebenarnya yang nak diselamatkan? Sehingga kalau masih ingat, baru-baru ini tular satu poster himpunankan Malaysia, selamatkan Malaysia itu telah menjadi lawak jenaka, dikecam dan dipermainkan oleh netizen. Penyokong-penyokong Pakatan Harapan mengubah poster itu menjadi bukan selamatkan Malaysia, tetapi selamatkan menantu, selamatkan tengkuk sendiri, selamatkan anak sendiri, dan selamatkan diri sendiri. Semua itu lah yang menjadi perhatian netizen. Kerana netizen minta senarai daripada penganjur selamatkan Malaysia itu, apa yang nak diselamatkan. Mereka yang anti dengan Anwar nak diarah senaraikan apa yang mereka anti sangat dengan Anwar Ibrahim. Mereka diarah menyenaraikan apa yang nak diselamatkan sangat daripada Malaysia ni. Kalau kata ekonomi kita bulan Julai ini mencanak naik setinggi gunung Kinabalu. Dalam bulan Julai ini, semua perkara yang baik-baik berlaku kepada Malaysia. Terkini, Malaysia disenaraikan sebagai 10 negara paling selamat di dunia. Antara 10 negara paling selamat di dunia, mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Jepun, mengalahkan Amerika Syarikat, mengalahkan China, mengalahkan Rusia. Banyak negara yang dikalahkan. Kita menduduki tangga yang ke-10. Bukankah itu hebat? Jadi nak tanya satu kali lagi lah, apa maksudnya selamatkan Malaysia itu? Nak selamatkan daripada apa? Nak selamatkan daripada apa? Itu persoalan dia. Kalau dulu ada himpunan selamatkan Malaysia, mungkin disebabkan oleh isu-isu seperti 1MDB dan sebagainya, seperti kebankrapan, kerugian dan sebagainya. Tapi yang sekarang ini nak selamatkan daripada apa? Itulah yang menjadi buah mulut kepada orang yang tak suka dengan himpunan itu. Tapi hari ini yang mengejutkan kita, apabila Anwar Ibrahim ditanya tentang himpunan haram selamatkan Malaysia yang mahu dianjurkan di Parlimen Tambun, ini pula jawapan Anwar Ibrahim. Saya sangka dia mula takut seperti yang dikatakan oleh para penyokong Perikatan Nasional Pembangkang, walau mereka kata mungkin akan membuatkan Anwar Ibrahim menggelepur, takut, dan mungkin akan segera pulang ke Tambun untuk menyelamatkan kawasan Parlimen Tambun. Tapi rupa-rupanya bukan itu yang berlaku. Sebaliknya, Anwar Ibrahim ketika ditanya demo anti Anwar di Tambun, Anwar jawab dengan begitu mudah. Dia kata, ada ke? Kalau ada, tak apalah. Anwar hanya jawab begitu. Ada ke? Tak apalah, kata Anwar Ibrahim. Maknanya, Anwar Ibrahim tak ambil berat perkara itu. Kenapa? Dia lebih ambil berat bagaimana nak memajukan Tambun, bagaimana nak memajukan Malaysia berbanding mengambil berat yang perkara sepele seperti ini. Perkara ini hanya akan menyebabkan gangguan emosi maupun gangguan kepada proses Anwar Ibrahim memajukan Malaysia, memajukan negara ini. Kalau dia ambil berat ini dan dia hanya menumpukan kekuatan tenaga beliau kepada perkara ini, kitalah yang rugi sebenarnya. Tapi Anwar Ibrahim kata, ada ke? Tak apalah, itu saja dia jawab. Dan dia percaya kepada anggota keselamatan yang sebelum ini telah pun memberi amaran kepada semua rakyat Malaysia, jangan sertai himpunan itu, kerana himpunan itu himpunan haram yang tidak lulus syarat, tak menepati syarat. Jadi kalau sudah tak menepati syarat dan haram, kenapa nak ikut lagi? Itu semua adalah perkara yang bodoh. Kalau anda ikut juga, anda dah tahu itu salah, nak buat juga, anda hanya menjerumuskan diri pada masalah yang besar. Demo anti Anwar ada ke? Tak apalah, kata Anwar Ibrahim. Satu himpunan dirancang untuk diadakan di Pejabat Ahli Parlimen Tambun oleh Sekretariat Selamatkan Malaysia 20.0 esok. Anwar ketika ditanya mengenai himpunan itu bagaimanapun tidak mengulas lanjut. Anwar hanya menjawab,
adakah perhimpunan tu? Tak apalah, katanya kepada media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ibnu Masud di Keramat hari ini. Polis Perak memaklumkan himpunan yang dirancang diadakan di Pejabat Ahli Parlimen Tambun oleh Sekretariat Selamatkan Malaysia 2.0 esok tidak mematuhi syarat yang ditetapkan di bawah Akta Perhimpunan Aman tahun 2021. Jadi beliau kata, Ketua Polis Daerah Ipoh, Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata pihaknya menerima pemakluman mengenai Himpunan Mahkamah Rakyat Hukum Anwar melalui penganjur pada Rabu lalu. Setelah disemak, didapati pemakluman ini tidak lengkap dan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Akta Perhimpunan Aman tahun 2012. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan jangan ikut himpunan 2.0 itu kerana ianya haram dan tidak diluluskan. Bye-bye. Salam sejahtera. Isu kali ini paling lawak jenaka. Diulas oleh seorang yang dikatakan pro kepada Perikatan Nasional. Anwar Ibrahim diangkat oleh politician ataupun orang-orang politik ataupun ahli-ahli akademik, ilmuwan, bahkan beberapa penganalisis menganggap Anwar adalah one and only yang ada di Malaysia. Ramai pemimpin di Malaysia ini yang memang jago, hebat, bahkan legenda. Antaranya kita tidak dapat menafikan bahawa Mahathir Mohamad antara pemimpin negarawan yang boleh dikatakan legenda di Malaysia yang masih hidup. Tetapi ramai kata tidak mungkin akan ada sama seperti Anwar Ibrahim. Ketekalan dan juga kekuatan, kekentalan hati Anwar Ibrahim berjuang, tiada satu pun yang mampu ikut taranya. Beliau dipenjarakan sebanyak 2 kali. Beliau menunggu menjadi Perdana Menteri selama berpuluh-puluh tahun. Lebih daripada itu, beliau dipecat daripada timbalan Perdana Menteri. Beliau difitnah dengan pelbagai fitnah. Dan yang paling hebat sekali, beliau dikhianati oleh orang yang beliau paling percaya sekali, iaitu Azmin Ali, dan juga dikhianati oleh Langkah Sheraton, dikhianati juga oleh janji Tun Mahathir. Semua itu sudah menjadi asam garam dalam hidup Anwar Ibrahim. Beliau satu-satunya ahli politik di Malaysia ini yang begitu kuat untuk berpegang pada prinsip beliau. Banyak cara untuk beliau dapat jadi Perdana Menteri dengan lebih cepat, tetapi beliau menolak langkah-langkah yang seperti itu, yang dikatakan seperti langkah seton. Macam itulah. Tapi hari ini, ada satu kenyataan statement di Malaysia kini, ada satu laporan di Malaysia kini yang membuatkan mata saya terbeliak, hampir terkeluar. Kata laporan ini, tidak mustahil Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal jadi Anwar Ibrahim yang kedua. Apabila saya terjumpa tajuk laporan ini, hampir muntah hijau saya. Bukannya saya benci Wan Faisal, tidak sama sekali. Saya suka dengan ahli politik ini yang penuh dengan kekuatan prinsip dan begitu hebat untuk menonjolkan diri. Beliau ini seperti wira di dalam Perikatan Nasional. Tetapi jika dijadikan beliau seperti Anwar Ibrahim yang kedua, jauh sekali. Tidak sama sekali. Tiada persamaan sama sekali. Ianya seperti bulan dengan bumi, bintang dengan bumi. Mengapa saya katakan seperti itu? Kerana beberapa komen daripada netizen semuanya sependapat dengan ramai penganalisis politik bebas. Antaranya Black Zebra kata, pemimpin yang sesuai dengan negara yang punya masyarakat majmuk seperti Malaysia adalah pemimpin yang dapat satukan pelbagai bangsa dan negara ini. Jujur, berlaku adil kepada semua kaum, mempunyai ciri-ciri patriotik, iaitu pentingkan agama, bangsa dan negara,
tunjuk surat palsu, fitnah terhadap pihak lawan untuk mendapat ganjaran politik diri sendiri. Sampai hari ini, apakah cadangan yang membina untuk bina masyarakat dan ekonomi negara dan lain-lain daripada mula sampai hari ini? Kita hanya nampak dia cuba pecah belahkan negara dengan isu agama dan bangsa dan negara. Inikah ciri-ciri sebagai pemimpin negara yang dipilih oleh penganalisis politik kangkong ini, katanya. Jadi itu, adakah perkara itu memenuhi apa yang dikatakan Anwar Ibrahim kedua tersebut? Red Parrot pula kata, Profesor ni memang pro-PN, pendapat tidak disokong hujah kuku. Pertama, pemimpin ini iaitu Wan Faisal hanya fokus untuk satu kaum sahaja. Kedua, beberapa kenyataan pemimpin ini dilihat, dia seorang yang tidak berprinsip, tidak paham sistem ekonomi negara, membuat fitnah dan dilihat kurang berintegriti. Steve Margaret Jedlock pula katanya, rasanya penulis ni mabuk ketumkot, kata Steve Margaret. Purple Mouse pula tulis, pemimpin macam Wan Faisal dan Dr. Akmal ini takkan bertahan lama dalam politik. Idea bernas tak ada kecuali menyalahkan orang lain. Pink Merlin pula kata, saya tak berkenan pemimpin muda seperti ini merujuk kepada Wan Faisal. Tin kosong. Seperti tin kosong, katanya, tiada kesamaan dengan pimpinan seperti Anwar Ibrahim. Nokta. Pepel Tetel pula kata, jauhi orang ini kerana sentiasa berhujah macam budak yang tak dakal. Tiada isu yang pernah dibawa membawa kebaikan untuk rakyat, malah sebaliknya, kata Pepel Tetel. Anak JB kata, antara karya Wan Faisal yang paling pandai ialah menyuruh kerajaan mencetak lebih duit atau lebih wang tunai tanpa menghirau inflasi dan hyperinflasi. Dia menyuruh pengikutnya mendapat sokongan, you scratch me back, I scratch you back, kata dia. Purple Mouse pula kata, hebat. Macam manapun, bila berada di parti yang bersifat pembangkang, agak sukar menonjolkan bakat untuk mentadbir negara. Sokongan politik asas pasang surut. Ada pasang surut. Mungkin untuk beberapa tahun ini, sokongan Melayu kepada Perikatan Nasional tinggi, tapi tak mampu membentuk kerajaan. Keadaan mungkin berubah di beberapa tahun akan datang, bila emosi politik menurun dan realiti politik kembali, katanya. Ada kebenaran yang ditulis oleh Purple Mouse ini. Dulu kalau kita lihat, Barisan Nasional, UMNO pada ketika itu pun sama. Amat disokong oleh Melayu. Waktu itu seakan-akan mustahil untuk UMNO kalah. Pada waktu itu, siapa saja calon yang penting namanya UMNO pasti menang. Disangkakan ianya berterusan sehingga ke petang. Rupa-rupanya baru tengah hari sudah hujan. Rupa-rupanya baru tengah hari sudah hujan. Yang disangkakan itu akan berterusan sampai kiamat. Rupa-rupanya tidak berterusan sampai kiamat. Akhirnya, UMNO kalah dan mula kehilangan sokongan daripada Melayu. Makna kata, sekarang ini Perikatan Nasional pun boleh melalui perkara tersebut. Jadi, adakah benar Wan Faisal ini adalah menjadi Anwar yang kedua? Ramai yang tak setuju, saya pun tak setuju. Kita jumpa lagi. Bye-bye.